Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami ingin mengulas dengan lebih lanjut berkaitan tajuk dipilih iaitu Duty Excise di Amerika Syarikat. Oleh itu, jom kita mulakan. Cukai ialah biaya yang dibayar oleh individu atau syarikat secara berwajib kepada pemerintah sesebuah negara seperti mana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah menjalankan undang-undang ini supaya mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan melalui perbelanjaan yang banyak dikhususkan untuk rakyat. Cukai memainkan peranan penting dalam sejarah awal Amerika Syarikat. Persekutuan pemerintah pada awalnya bergantung pada bea cukai atau tarif untuk melakukan perdagangan di peringkat luar negeri. Pada tahun 1791, semasa era pemerintahan Presiden George Washington, Setiausaha Perbendaharaan Alexander Hamilton telah melaksanakan cukai excise persekutuan yang pertama bagi pengeluaran wiski. Cukai wiski digunakan sebagai alat untuk membiayai kerajaan persekutuan, membayar hutang dari Revolusi Amerika dan membantu menubuhkan persekutuan. Definisi cukai atau duty excise. Cukai excise adalah cukai terpilih terhadap bentuk penggunaan atau tingkah laku tertentu. Berbanding dengan cukai jualan am, cukai jualan am cenderung dikenakan untuk semua bentuk penggunaan, tetapi memiliki beberapa bentuk pengecualian. Hari ini, cukai excise persekutuan dikenakan untuk pelbagai jenis barangan pengguna dan aktiviti ekonomi seperti alkohol, tembakau, senjata api, peluru, petrol dan beberapa perkhidmatan dalaman. Cukai excise juga dikenakan ke atas produk mewah seperti minyak wangi, barang kemas, input untuk kereta, kapal terbang dan helikopter. Jenama dan bekalan mewah juga termasuk di dalam cukai excise yang dikenakan ke atas produk-produk mewah ini. Meskipun peranan cukai excise telah berkurang dalam campur urus sumber pendapatan persekutuan, terdapat juga peningkatan dari segi memberikan diinsentif terhadap tingkah laku yang dipercayai memberi kesan negatif kepada masyarakat. Misalnya cukai ataupun denda yang dikenakan kepada individu ataupun pihak yang melakukan pelepasan karbon secara haram. Sebaliknya, terdapat juga minat untuk mengurangkan kadar cukai excise semasa sebagai kaedah untuk mendorong pertumbuhan jangka pendek dalam industri tertentu. Cukai-cukai persekutuan mempunyai peranan yang dinamik dalam sistem cukai Amerika Syarikat. Semua bentuk cukai boleh menggunakan kawalan fizikal atau pengukuran oleh pihak berkuasa cukai bagi menentukan tanggungjawab cukai dan memastikan pematuhan dengan undang-undang. Klasifikasi cukai excise. Terdapat 4 jenis cukai excise di Amerika Syarikat. Yang pertama, sum theory atau pungutan pemerintah ke atas barang yang dianggap sebagai barang yang tidak diinginkan secara sosial atau kemewahan yang tidak penting, biasanya alkohol dan tembakau. Yang kedua, peraturan atau cukai alam sekitar. Yang ketiga, cukai berdasarkan faedah atau cas pengguna. Dan yang keempat, cukai barangan mewah. Cukai sum theory secara tradisional dikenakan ke atas alasan moral, tapi saat ini dirasionalisasikan dalam bahagian untuk mengelakkan aktiviti tertentu yang dianggap mempunyai kesan limpahan negatif pada masyarakat. Secara amnya, cukai pembelanjaan di Amerika Syarikat merujuk kepada cukai excise mengenai pengambilan alkohol atau tembakau. Cukai peraturan atau persekitaran dikenakan untuk mengimbangi kos luaran yang berkaitan dengan mengatur keselamatan awam atau untuk mengelakkan penggunaan barang tertentu, komoditi yang dianggap mempunyai luaran negatif terhadap masyarakat. Cukai berdasarkan faedah adalah dikenakan untuk membambangkan pengguna atas faedah yang diterima dari barang awam tertentu dan sering digunakan untuk penyelenggaraan. Raja 1 menunjukkan pungutan cukai persekutuan, jumlah nominal dan sebenar 1960 hingga 2012, sumber daripada CRS Analysis of Internal Revenue Service. Walaupun kutipan cukai asas nominal telah meningkat dari 11.86 bilion dolar pada laporan tahun 1960 kepada 56.17 bilion dolar
pada laporan tahunan 2012, kenaikan lebih dari 5 kali ganda. Pendapatan cukai asas nyata telah menurun sebanyak lebih daripada 6 kali tempoh yang sama. Pada tahun 1960, kutipan cukai asas berjumlah kira-kira hingga 355.49 bilion dolar pada tahun 2012 dolar tetap. Kenaikan ringkas dan kutipan cukai asas pada awal tahun 1980-an sebahagian besarnya disebabkan oleh berlakunya cukai asas ke atas keuntungan jangka industri minyak yang dihentikan pada tahun 1993. Sementara jumlah kadar dan jenis cukai-cukai yang berlaku telah berubah antara tahun 1960 dan 2012. Manakala itu, Raja Kedua pula, purata penerimaan cukai asas tahun antara 2.0% dan 2.5% semasa depresi besar sebelum mencapai puncak melebihi 3.0%. Sama seperti di trend peringkat persekutuan, namun kutipan cukai asas terdiri daripada jumlah yang agak kecil, bahagian hasil cukai negeri dan tempatan. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah Ketiga, pajak harta benda peribadi adalah sumber terbesar 34%, hasil cukai untuk kerajaan negeri dan tempatan digabungkan pada tahun 2012, cukai pendapatan individu dan cukai jualan am merangkumi 22% dan 21% masing-masing, negeri dan tempatan kutipan cukai pada tahun 2012. Cukai-cukai ke atas bahan bakar motor, tembakau dan alkohol menyumbang 5% daripada jumlah kutipan cukai. Kesimpulannya, cukai asas atau duty asas adalah jenis pajak yang dikenakan pada barang yang dihasilkan di dalam negara. Ini adalah cukai ke atas pengeluaran atau penjualan barang. Fungsi cukai dan pungutan ini adalah untuk memastikan aliran pendapatan yang tetap bagi negara, dengan fungsi sekunder untuk mencegah penggunaan produk berbahaya tertentu seperti memudaratkan kesihatan manusia atau alam sekitar. Matlamat dasar ekonomi setiap negara dikurangkan untuk menyediakan sumber kewangan untuk negara tersebut, mewujudkan syarat untuk mengatur ekonomi dan juga mempengaruhi ketidaksamaan yang timbul dalam hubungan pasar dan tingkat pendapatan penduduk. Dalam proses mencapainya, fungsi salah satu instrumen tertua adalah cukai terpakai dan khususnya cukai asas. Dengan ini, maka berakhirlah dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.